kepada kita untuk terus istiqamah berada di dalam masjid rumah Allah, karena Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang layak untuk memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunaikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk oleh petunjuk. Itu di antara ciri-ciri orang-orang yang boleh mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelima-lima ciri tersebut yang Allah sifatkan orang yang boleh menceriakan rumah Allah, dan orang yang boleh menghidupkan rumah Allah, orang yang boleh menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung. Jadi kitab saya ni dua orang, satu kitab dua orang mengajar ya. Ada seorang ustaz lagi dan saya. Mungkin kena tukar. Saya rasa tukar hal lain dah. Saya kena tukar lah pun. Sebab rahsia kematian tu saya nak dua orang mengajar. Jadi mungkin benda sama. Jadi orang kata rugi lah tuan-tuan lah. Jadi saya rasa mungkin saya nak tukar kitab yang seakan sama juga, cuma kecil sikit aja ya. Jadi mungkin bulan depan saya akan bawa kitab itulah ya. Saya pun lupa sebenarnya bulan lepas lagi saya nak tukar lah, sebab rahsia kematian tu ada ustaz kita yang ngajar dan saya pun ngajar ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dan terpulang kepada tuan-tuan, tapi saya rasa lebih baik saya tukar kepada kitab lain lah, sebab benda sama kan. Jadi tuan-tuan, malam ini insya-Allah kita akan lihat syafaat untuk orang-orang yang masuk neraka ya. Syafaat untuk orang yang masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat keempat, dan orang yang tinggal di neraka jahanam sesudahnya. Di antara benda yang kita wajib beriman ialah tentang syafaat Nabi. Ya, syafaat di mana? Pertolongan daripada Nabi ataupun daripada seseorang. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut banyak kali berkaitan dengan syafaat ini. Dikatakan ada 26 kali Allah ulangkan sebutkan perkataan syafaat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, surah dalam ayat kursi, wa la yashfa'una illa liman irtada, dalam surah Al-Anbiya ayat 28, surah Yunus ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di idznihi, ayat yang saya mula-mula baca tadi, surah Taha 109 ya, suratul An'am ayat 51, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Nah, dalam surah Ghafir, wa ma lil zalimin min hamim wala syafi'in yuta' fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dalam surah Al-Mudaththir ayat 88. Jadi dalam sunnah Nabi, surah hadis Nabi pun disebut tentang berkaitan dengan syafaat. Kalau kita lihat berkaitan dengan syafaat ini sangat besar dia punya tajuknya. Kalau kita lihat di antara, kalau kita lihat dalam maksud syafaat itu adalah pertolongan, yang boleh memberikan pertolongan kepada orang-orang yang masuk permohonan untuk
diabaikan dosa-dosa dan perbuatan jahat. Itu mengikut Ibnu Asir. Dia mendefinisikan syafaat itu ialah permohonan untuk diabaikan dosa-dosa dan perbuatan jahat seorang. Ataupun ada juga yang menyatakan syafaat itu permohonan kebaikan untuk orang lain. Ya, itu di antaranya tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat terdapat 3 pemberi syafaat, yaitu para nabi, para ulama, para syuhada. Hadis dari Ibnu Majah daripada Utsman bin Affan. Ya, Nabi sebut dalam hadis ada 3 pemberi syafaat yang besar. Pertamanya Nabi. Ya, semua nabi-nabi boleh beri syafaat kepada umatnya, kecuali Nabi kita ni diberi syafaat semua umat, syafaatul uzma. Yang kedua adalah para al-ulama, orang alim, ulama ni dia boleh beri syafaat juga. Yang ketiga para syuhada, orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perjuangan Islam, maka dia syahid, maka dia boleh beri syafaat. Berapa? Dikut dalam hadis 40 orang. Nah, atau kata 70 orang, 40 orang keluarga dia, siapa-siapa yang dia boleh recommend untuk dikeluarkan daripada azab, daripada neraka. Itu di antaranya. Ibnu Sama, Ibnu Amr Utsman bin Ahmad meriwayatkan daripada Yahya bin Ja'far bin Az-Zabarqan, daripada Ali bin Hashim, daripada Khalid Al-Hazza, daripada Salamah bin Khuhail, daripada bapanya, daripada Abu Al-Azza, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mana hadis ni sanad dia panjang itu. Dia kata apa? Dia berkata, Nabi kamu semua pemberi syafaat yang keempat. Ya, pertama Jibril, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, dan atau Nabi Isa AS, yang keempat Nabi kamu. Ya, kata Ibnu Mas'ud. Para malaikat, para nabi, yang ketujuh orang yang jujur, dan para syuhada. Nomor 8 para syuhada. Lalu tinggallah satu golongan dalam neraka yang dikatakan kepada mereka, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir 42 hingga 44, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat, dulu kami tak sembahyang, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Kami tak peduli kerana orang fakir miskin. Sebab itulah sembahyang dengan zakat ataupun sumbangan kepada orang yang dhaif, ad-du'afa, orang fakir, orang miskin, ini satu kewajipan. Kita duk rasa kita boleh bagi makan anak isteri kita, kita cukup lega. Sedangkan mungkin ada di dalam kawasan kita, dalam kampung kita, orang yang dhaif, yang tak boleh, orang kata survive dia punya kehidupan. Mungkin anak dia ramai, kerja dia pun tak ada, ataupun kerja dia tak padat, dia punya pendapatan. Maka tugas ummah ataupun tugas kita semua untuk mempercukupkan dia punya keperluan. Sebab itulah antara kelebihan yang besar disebut oleh Nabi, iaitulah kita memberi makan orang yang kelaparan, kita memberi pakai orang yang bertelanjang, kita beri minum orang yang dahaga, kita menolong menyampaikan hajat saudara kita yang seagama. Maka Allah akan tunaikan hajat kita di hari kiamat nanti. Ya, kita ni banyak hajat, tapi kita ni suka tolong orang. Macam kita tengok sahabat-sahabat kita yang sanggup buat NGO dan sebagainya, ya, sanggup berhempas pulas cari, orang kata, keperluan ataupun waringgit lah, ya, kesana kemari. Dia sanggup
untuk mengabaikan, orang kata bukan mengabaikan, maknanya membuat kepentingan duniawi dia, lalu dibuat kerja-kerja amal. Dia boleh tolong orang yang susah, orang yang kelaparan, orang yang tidak tak cukup dalam perbelanjaan dan sebagainya, termasuk luar negara mereka sanggup pergi, ya. Maka besar dia punya kelebihan, ya. Lalu diteruskan dalam surah Mudassir ayat 8, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan daripada orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, Abdullah Mas'ud kata apa? Bahawa mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam neraka Jahannam. Ya, orang yang duduk dalam neraka ditanya kepada dia, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Pertama dia jawab, kami tak sembahyang. Yang kedua, kami tak beri makan orang-orang yang miskin. Lalu disambung, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, mereka maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan daripada orang-orang yang memberi syafaat. Ya, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa dalam sebuah dalam menyatakan bahawa kedudukan terpuji atau maqam mahmud yang disebut sebelum ini adalah bagi Nabi kita. Sebagaimana riwayat Abu Daud At-Tayalisi daripada bin Salamah bin Kahil, daripada bapanya, daripada Abu Az-Zarra, daripada Abdullah, dia berkata, kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk memberi syafaat. Lalu berdirilah Ruhul Qudus Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, kemudian Musa ataupun Isa. Itulah nak membenarkan pemberi syafaat pada hari kiamat, Jibril, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para malaikat dan nabi-nabi yang lain, termasuk orang-orang yang siddiq, ya, as-siddiq, asy-syuhada, ya. Dan kita lihat pula dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Al-Jud'a, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar akan masuk surga lelaki daripada umatku lebih ramai daripada Bani Tamim. Lalu mereka bertanya, Rasulullah, selain kamu? Rasulullah menjawab, selain aku. Bani Tamim antara kumpulan manusia umat Nabi yang paling banyak masuk syurga. Lalu kita lihat pula bagaimana tuan-tuan berkaitan dengan ayat orang yang mendapat syafaat daripada penghuni neraka Jahannam. Ibnu Mubarak mereka daripada Rusyadain bin Sa'id, daripada Yahya, daripada Abu Abdurrahman Al-Khatli, daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, puasa dan Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba. Ya, as-siyam wal Quran yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran boleh memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa dia kata apa? Maka puasa nanti akan berkata, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada makan, minum serta bersyahwat pada siang hari, maka aku memberi syafaat dengannya. Al-Quran berkata pula, aku telah menghalangnya tidur pada waktu malam, maka aku memberinya syafaat. Lalu kedua-duanya memberi syafaat. Itu di antara yang boleh memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Rupanya kita baca Quran, kita puasa,
hasta puasa sunat, puasa Ramadan, kita baca Quran bulan Ramadan, maka Quran itu akan menjadi syafaat, memberi syafaat kepada kita ataupun menjadi peguam bela bagi kita. Ya, kita baca Quran, pertama kita baca hari-hari Quran, sebulan sekali kita khatam misalnya. Ya, kita khatam Quran satu hari satu juzuk lah, 30 hari 30 juzuk kan. Mana kita baca satu waktu sembahyang 2 helai 4 muka surat kan. Kita rutinkan dalam hidup kita bahawa subuh 2 helai 4 muka surat lah, zuhur 2 helai, asar 2 helai, maghrib 2 helai, isyak 2 helai. 10 helai 20 muka surat satu juzuk. Kalau buat begitu hari-hari, kalau tak sempat qada jadi 8 helai. Apa ni? Jadi 4 helai. Jadi kita boleh tak tunggu Ramadan, kita baca Quran. Ya. Dan memang Nabi pun suruh baca Quran setiap hari. Belum tidur Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk daripada tidur, sebelum tidur, maka dia akan terhindar daripada fitnah kubur. Macam yang kita biasa buat. Cuma nak mengekali atau perlu kepada istiqamah. Dan ada masjid surau yang buat benda tu secara beramai-ramai supaya dia jadi lazim, dia jadi biasa. Dan kita dah jadi biasa, maka payah kita nak lupa tu payah bila biasa kan. Muslimin dan muslimat sekalian, puasa dan Quran di antara yang boleh memberi syafaat. Muslim meriwayatkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesudah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka Jahannam, baginda bersabda, sehingga ketika telah selamat orang mukmin daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku pada tangannya, tidak seorang pun dalam kalanganmu yang paling kuat daripada kami, kerana Allah Ta'ala memegang kebenaran orang mukmin pada hari kiamat, mengenai saudara mereka di dalam yang ada di dalam neraka. Dia punya keterangan tadi, tuan ya. Di hadis ni dia sambung-sambung ya. Jadi kalau kita nak baca semua sebutir kitab ni tuan-tuan, mungkin 10 tahun baru habis. Nama sebulan sekali kan, mungkin 10 tahun 20 tahun. Jadi saya ambil yang penting-penting ya. Ibnu Majah meriwayatkan tentang lafaz daripada Abu Sa'id Al-Khudri tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala menyelamatkan orang mukmin daripada neraka, maka mereka telah selamat, kata Ibnu Majah ya. Oleh demikian, tidak ada lagi bantahan setiap kamu dalam kebenaran yang paling dahsyat dibandingkan bantahan orang mukmin yang masuk neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka saudara kami. Rasulullah SAW menjelaskan maksudnya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka berpuasa, mereka bersolat, mereka menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkan orang yang kamu semua kenal. Itu kata boleh beri syafaat tadi. Dia suruh orang yang mempunyai orang yang berpuasa, orang yang baca Quran tadi ya, orang yang kamu kenal, mereka puasa, mereka solat, mereka haji. Lalu dikatakan mereka, keluarkan orang yang kamu semua kenal. Lalu wajah mereka dipelihara daripada api neraka. Kemudian mereka menemukan ramai manusia telah dibakar oleh api neraka sampai separuh kaki dan lututnya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak seorang pun daripada orang yang Engkau perintahkan kepada kami yang tertinggal di dalamnya. Tak ada seorang dah. Yang kami kenal semua kami tarik keluar dah. Ya, orang yang boleh beri syafaat tadi. Ya, termasuklah ibadah-ibadah kita tadi. Dan orang-orang yang boleh memberi syafaat tadi. Tak ada dah, semua dah keluar.
Kemudian Allah berfirman lagi, kembalilah, siapa yang kamu semua temui terdapat kebaikan dalam hatinya seberat 1 dinar, maka keluarkan dia. Ya, maknanya orang yang ada iman, ada kebaikan dalam hatinya walaupun seberat dinar, mana sedinar wang lah, sedinar wang sama mana tak tahu dinar ni tak, macam duit shilling ni 1 dinar kan, maka keluarkanlah dia, mana orang yang ada iman dia selamat. Lalu mereka mengeluarkan manusia yang ramai dari neraka. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada lagi yang tinggal daripada orang yang Engkau perintah kepada kami. Tak ada lagi dah. Yang ada, walaupun sebesar dinar emas itu, yang ada kebaikannya dikeluarkan. Lalu Allah berfirman lagi, kembalilah, siapa yang kamu semua temui terdapat kebaikan dalam hatinya seberat 1/2 dinar. Ya, kebajikan walaupun sebesar 1/2 dinar, separuh, maka keluarkan dia. Lalu mereka melakukan manusia ramai dari neraka, dikeluarkan semua. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada lagi yang tinggal daripada orang yang telah Engkau perintah kepada kami. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kembalilah, siapa yang kamu semua temui terdapat sebesar biji sawi, seberat biji sawi, kebaikan dalam hati dia, maka keluarkan dia. Dan mereka mengeluarkan manusia ramai tadi daripada neraka. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada lagi kebaikan tinggal di dalamnya. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kamu semua tidak percaya kepadaku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun seberat sebesar zarah, dan jika ada kebajikan walaupun sekecil zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar daripada sisinya. Itu di antara bukti keimanan, kebaikan yang kita buat itu dinilai oleh Allah SWT dan boleh memberi pertolongan kepada kita di hari kiamat. Apatah lagi kita suka melakukan kebaikan, suka melakukan ibadah, suka datang sembahyang berjamaah di masjid, ya, suka bersedekah, suka menginfak, ya, suka tolong orang yang kesusahan dan macam-macam, maka itu adalah penolong kepada kita, walaupun sebiji roti yang kita beri, ya, kepada budak-budak, kepada anak-anak, apatah lagi orang yang berhajat itu orang miskin, orang susah. Nah, pada hari ini senang, di hujung jari saja, tekan-tekan masuklah duit, tekan-tekan online semula, walaupun RM5 tekan aja dia jalan terus. Nah, atas di masjid-masjid pun ada dia punya link kan, kita scan aja dia keluar, mudah. Ataupun di hujung jari aja, kita tengok dalam handphone tu, ya, nombor akaun dan sebagainya, kita sepantas kilat kata orang dah, kalau nak derma ni, kena infak ni, ya. Sebab itulah kita jangan, ya, jadi orang-orang munafik. Iaitulah Allah sebut wa yaqbiduna aydiyahum wa yaqbiduna aydiyahum, mereka genggam tangan. Apa makna genggam tangan? Tak mau buka lah, tak mau lepas, genggam tangan. Al munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya ba'd, ya, muruna bil munkar wa nahy 'anil ma'ruf. Nah, ya, apa ni? Dia suruh benda jahat, dia larang benda yang buruk. Apa ni? Dia suruh benda jahat, dia larang benda baik. Dan dia ni genggam tangan, blokir. Nah, tak mau berkongsi kesenangan dengan orang lain. Itu maknanya. Itulah sedikit berkaitan tuan-tuan syafaat tadi. Dan kalau kita lihat di antara orang-orang yang boleh memberi syafaat lah, kalau kita buka dalam kitab bab syafaat, ya, golongan istimewa ialah pertama sekali para malaikat yang boleh memberi syafaat, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga orang beriman, ya, yang keempat para syuhada,
Yang kelima, anak-anak orang Islam yang meninggal ketika kecil itu, anak kita yang mati kecil, dia tolong kita, kan? Kita baca dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, ya, kitab Jawi ada menyebut anak orang-orang Islam yang mati kecil itu dan ibunya, bapanya sabar di atas kematiannya, tidak meratap, ya, tidak orang kata merau-rau, ya, tidak redha, bukan tidak redha, bahkan dia menerima redha dengan Allah SWT. Jadi anak kecil tadi, apabila dia diperintah oleh Allah SWT untuk masuk ke syurga, anak-anak kecil itu ahli syurga, ya, dia masuk syurga. Sebelum masuk syurga dikatakan kepadanya, wahai anak-anak sekalian, masuklah kamu ke dalam syurga. Disebut dalam kitab Al-Yawaqit. Lalu dia pun bertanya, wahai malaikat, bukankah kami ini ada ibu dan ayah? Di mana ibu dan ayah kami? Ya, kami tidak akan masuk syurga selagi mana tak bersama dengan ibu ayah kami. Malaikat pergi jumpa Allah Ta'ala, wahai ya Allah ya Tuhan, engkau lebih mengetahui, ya, berkaitan dengan anak-anak yang kecil, dia mati kecil, kami suruh dia masuk syurga, dia tak nak masuk melainkan dengan mak ayah dia. Maka Allah perintah kepada malaikat, bawa sekali ibu dan ayahnya, bersama dia masuk syurga. Ya, ingat tuan-tuan, anak kita yang mati kecil tu, yang kita tak ada bela tu, pasport kita. Nah, itu disebut dalam hadis, anak mati kecil tu. Lepas tu redha, kita redha. Ya, itu sebagai saham yang besar kepada kita untuk Allah bagi mudah kita. Dia akan tunggu nanti. Ya, dia akan tunggu mak ayah dia siap dengan kendi air. Ya, dia tengok, dia tak kenal mak ayah dia. Kalau mak ayah dia neraka. Nah, bila datang inilah ayah dan ibu. Kalau mak ayah dia masuk neraka, maka dia akan tunggu dengan ceret, dengan gelas tu, dia bagi minum mak ayah dia. Maka dia ajak sekali masuk syurga. Hak anak yang besar-besar, yang tua-tua yang kita bela ni belum tentu lagi. Tapi yang mati kecil tu confirm. Habis lepas ni pakai pendek anak dia mati ke kecil. Tak, tidak tuan-tuan. Ya, maknanya anak yang dicabut nyawa oleh Allah SWT, Allah tak bagi peluang kita bela. Kadang bela sebulan, ada orang bela setahun, ada orang bela 10, ya, 4-5 tahun mati. Ya, meninggal anak. Dia tu. Walaupun kita kasih, kita kena anggap Allah lagi kasih kepada dia. Kan? Siapa-siapa yang meninggal tu maknanya Allah lebih kasih kepada dia, tuan. Yang keenam adalah Quran. Al-Quran macam sebut tadi, yang ketujuh puasa. Ini disebut dalam kitab yang lain, menyebut ada 7 perkara yang boleh bersyafaat: malaikat, nabi, orang beriman, para syuhada, anak mati kecil, Quran dan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pemberi syafaat yang pertama lah, ya, memberi syafaat yang utama di akhirat nanti. Tak ada seorang pun manusia dalam dunia ini yang diberi kelebihan melebihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu Nabi kita ni adalah syafaat yang terbesar, al-syafa'atul uzma. Sebab apa? Sebab Nabi menempati sifatnya sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah menyenaraikan di antara 6 kategori syafaat yang dimiliki oleh baginda. Ya, ulama kata ada 6 kategori syafaat yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syafaatul uzma atau syafaat yang agung. Ya, dia boleh syafaat siapa saja, umat mana saja. Sebab kita pada hari kiamat, seseorang itu akan berjalan,
ya, mencari. Cari siapa? Cari Nabi lah. Mula-mula Nabi Adam, lepas tu Nabi ni, Nabi ni, Nabi ni. Semuanya tak boleh beri syafaat kalau kita umat Nabi Muhammad. Akhir sekali jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kenal di umat dia. Sebab tu kita nak kena buat kita ni dikenali oleh Nabi. Pertama sekali, kesan wudu. Kalau kita tak sembahyang, Nabi tak kenal kita. Tak ada kesan wudu, ni bukan umat aku ni. Nah, sebab umat Nabi, orang mukmin di akhirat nanti dikenali dengan min athari asaril wudu. Muka dia cerah, tangan dia cerah, kaki dia cerah, kepala dia cerah. Itu kesan daripada wudu. Jadi orang tak sembahyang gelap, tak ada cahaya. Nabi tak boleh ngaku umat dia. Nah, itulah pentingnya kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita suruh kita jaga sembahyang. Suruh dia jaga sembahyang. Jangan dia abaikan sembahyang. Ya, bimbang kita, ya, namanya cantik tapi Nabi tak ngaku umatnya. Sebab apa? Tak kenal. Yang kedua, syafaat untuk meminta agar dibukakan pintu syurga untuk para penghuninya. Itu syafaat kedua Nabi ada. Ya, Nabi punya syafaat, permohonan kepada Allah Ta'ala agar dibukakan pintu syurga untuk penghuni, orang ahli syurga nak masuk syurga. Yang ketiga, syafaat untuk meringankan azab bagi orang yang layak diringankan azab. Itu tak azab tapi dahsyat, berat, nak diringankan, ada pada Nabi recommendation. Ya, besarlah syafaat Nabi. Yang keempat, syafaat untuk mengangkat darjah ahli syurga. Dah masuk syurga tapi duduk di bawah, nombor 7, nombor berapa, nak naik darjah, nak upgrade, maka minta syafaat Nabi juga. Ya, syafaat Nabi boleh mengupgradekan orang yang duduk dalam syurga untuk naik taraf yang tinggi. Yang kelima, syafaat untuk memasuki syurga tanpa hisab. Ini hebatlah, masuk syurga tanpa hisab, kan? Masuk syurga tanpa hisab ni, orang yang masuk syurga dengan tak ada kira bicara, terus masuk syurga. Macam tuan-tuan, kita lintas border, ya, orang urus semua masuk, tak ada nak kena soal ni, nak kena tengok tu, nak kena cok tu, dah dia masuk VIP. Macam tu juga ada di akhirat nanti. Syafaat yang Nabi boleh beri kepada kita masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab orang yang masuk syurga ni biasa kena hisab dulu, kena kira dulu, audit lah, kita kata audit dulu. Dosa, pahala, amal kebajikan, batal dan sebagainya, rosak amalan, semuanya ada. Nah, yang keenam, syafaat untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Nabi boleh mohon supaya Nabi dapat tolong umat Nabi yang buat dosa besar, supaya dibuat dosa-dosa besar ni. Ya, dan syafaat yang enam ni khususiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya, tak diberi kepada nabi-nabi lain. Walaupun mereka yang lain itu berstatus ulul azmi sekalipun. Itu ya. Dan digunakan kesempatan ataupun kelebihan ini oleh Nabi sepenuh-penuhnya nak tolong umatnya. Sehingga kan disebut Nabi kita tolong di saat kita dihisab, dikira, ditimbang amal, Nabi duduk dekat penimbang tu nak tolong umatnya. Takut berat dosa, ingat pahala, Nabi nak letak serpan dia lah untuk memberatkan amal ibadah kita. Sebab tu kita kena banyak selawat Nabi tu. Ya, banyakkan selawat Nabi, terutama pada hari Jumaat atau hari-hari lain bersama. Ya.
Di saat itulah dia kata, di antaranya saat manusia tidak tertangguh lagi menahan kesengsaraan di mahsyar, lalu mereka cari Nabi, ya, memohon kepada Allah Ta'ala supaya dihisab, dimulakan dengan segera. Hisab sampai tahap itu peluh ni sampai ke telinga, disebut dalam hadis kan, peluh kita ni di pada mahsyar, matahari dekat dengan kepala kita, peluh mencecah telinga, cecah telinga, ya. Mereka bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Musa, Isa, semua Nabi tolak, ya. Sebab apa? Mereka pun takut dengan Allah SWT tak boleh pandai-pandai nak bagi keizinan, nak beri syafaat. Tetapi apabila bertemu dengan Nabi SAW, ya, bila dengan cadangan jumpa Nabi Isa kata, aku cadang kepada kamu pergi jumpa Muhammad, ya. Lalu mereka semua pergi jumpa Nabi Muhammad, ya. Itulah dikatakan al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji Nabi kita. Maqam apa ni? Syafaatul uzma. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 29. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Begitulah yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai syafaat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya daripada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Umar, ya. Itulah tuan-tuan yang kita boleh sebut panjang lagi hari ini, kita nak sebut tuan-tuan, ya. Yang penting bagi kita, biarlah semoga kita sentiasa mendapat syafaat, ya. Kita sentiasa berdoa agar kita dapat syafaat di pada masa nanti, ya. Syafaat untuk meminta pintu syurga disebut dalam hadis, ya. Syafaat untuk meringankan azab, yang sebagaimana disebutkan tadi, mendangkat darjat ahli syurga pun ada semua hadis. Dalam riwayat Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah menyebut, ya, dalam hadis riwayat Abu Musa Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Abu Amir sebagai panglima perang ke Autas, ya. Abu Amir dalam peperangan ini kena anak panah di lututnya. Lalu dia berkata ke Sayyidina Abu Musa, dia kata, wahai anak saudaraku, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai salamku kepada baginda dan sampaikan bahawa Abu Amir berkata kepadamu, mohonlah keampunan untukku. Dia berkata, dan Abu Amir mengangkatku sebagai pemimpin tentera. Tidak lama selepas itu Abu Amir pun meninggal dunia, ini syahid dalam peperangan Al-Aus. Aku kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung bertemu baginda dan aku sampaikan berita tentang kami dan Abu Amir. Aku berkata kepada baginda, lalu dia berkata kepadanya, katakanlah kepadanya Rasulullah agar dia memohon keampunan untukku. Kata Abu Amir yang mati tadi, yang luka parah tadi dan akhirnya meninggal syahid tadi, ya, dia sampaikan berita itu. Abu Musa tadi dia kata, sampaikan kepada Rasulullah, katakan agar Rasulullah meminta keampunan kepada dia. Maka Rasulullah menyebut, meminta air dan berwuduk, kemudian mengangkat tangan berdoa, ya Allah, berikan keampunan kepada Ubaid Abu Amir, ya. Itulah disebut bagaimana sekadar itulah tuan-tuan berkaitan dengan syafaat ini. Dan saya insyaAllah bulan depan kita akan ada juga dalam kitab tu, ya. Dalam kitab saya nak bawa kitab Insan Ingatlah, tuan, ya. Mudah-mudahan tu nipis sikit.